Sudah, sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشائخنا الأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. الحمد لله. Segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu, dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertatahkan salam buat junjungan besar kita Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sahibus syahrul rabi', yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini berkumpul kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi melaksanakan tuntutan fardu subuh secara berjemaah. Terlebih dahulu yang saya hormati Fadilatul Ustaz Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Razak, kepada barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ustaz yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidaklah mengurangkan kehormatan saya kepada tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Apabila disebutkan Rabiul Awal, pada waktu dan ketika ini kita akan ingat kepada kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hakikat sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rabiul Awal ini tidaklah mempunyai erti di sisi bangsa Arab. Kerana tidak ada perkara yang indah dan tidak ada perkara yang berlaku menjadi rentetan sejarah yang perlu dihormati dalam bulan Rabiul Awal sebelum kelahiran Muhammad SAW.
Pada bangsa Arab hanya 4 bulan yang mulia, Muharram, Rajab, Ramadan dan Zulhijjah. Itu barakallahu taala. Adapun bulan yang lain itu hanyalah berlalu seperti biasa sebelum kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala datangkan kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sadaqallahul azim. Telah kami utuskan kepada engkau, kami utuskan Muhammad kepada engkau sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad kepada sekalian alam melainkan jadi rahmat. Subhanallahi taala. Setelah kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rabiul Awal itu menjadi erti. Dan pada bangsa Arab hari Isnin juga merupakan hari yang berlalu seperti hari-hari yang lain, tidak melebihi kemuliaan hari Jumaat. Namun setelah kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Isnin itu dengan mendadak menjadi mulia. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami melihat Tuan berpuasa pada setiap hari Isnin dan Khamis. Kami dapati Khamis, kami tahulah sebab dia, kerana pada hari Jumaat itu adalah hari raya mingguan, kita berpuasa sehari sebelum raya. Namun mengapakah Tuan berpuasa pada hari Isnin?" Maka jawab baginda Nabi SAW, "Sesungguhnya aku berpuasa pada hari Isnin kerana tanda aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari Isnin aku dilahirkan." Ini makna baginda Nabi SAW menyambut lahirnya setiap minggu. Bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. Setiap minggu dengan jalan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada daripada hadis lain disebutkan hari Isnin dan hari Isnin dan juga hari Khamis merupakan hari amal umat Muhammad dihantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadis yang ini menceritakan bahawa Isnin itu antara tujuannya adalah untuk menyambut kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saya yakin dan kalau ada dalam ni yang telah berusia 30 tahun, pasti paling kurang 10 tahun dah dengar kisah kelahiran Rasulullah. Kalau ada yang umur dah 50 tahun, pasti paling kurang 30 kali dah dengar cerita tentang Rasulullah SAW. Namun pada pagi yang mulia ini, apa yang kita nak ambil daripada sambutan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya sekadar cerita, bukan sekadar penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana kita menyemai rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin bertambah dari hari ke hari, dari hari ke hari. Kerana apa? Kerana bila bertambahnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti semakin meningkatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 31, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yakni sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosamu dan Allah akan mengasihimu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tabarakallahu taala. Dalam firman ini jelas bahawa Allah Taala mengatakan, barang siapa yang ingin bertambah kecintaannya kepada Allah, makin meningkat cintanya pada Allah, ikutilah Muhammad. Namun apa yang berlaku, bukan sahaja imannya atau kecintaannya kepada Allah semakin meningkat, bahkan Allah kata Allah juga akan menyintainya dan mengampunkan dosanya. Sebab apa? Sebab mengikut sunnah wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sebab Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut setiap tahun, yang kita raikan pada bulan Rabiul Awal, ini merupakan satu metod ataupun suatu langkah pertama kita untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bergembira di hari Allah Taala mengutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang laki-laki datang di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah. Nabi sedang berpidato. Ada satu laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?"
Mata sa'ah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, bilakah kiamat? Bilakah kiamat? Nabi bukanlah menyahut soalan itu dengan kadar segera, kerana Nabi SAW sedang berpidato. Habis dari pidato Nabi SAW, Nabi tanya, Manisail mata sa'ah. Siapa tadi yang bertanya bila kiamat? Bila kiamat? Nabi cari balik orang yang bertanya tadi. Maka orang tu pun muncul, Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, sayalah yang bertanya tadi, bilakah hari kiamat? Maka kata Nabi SAW, apakah yang telah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Bukan Nabi tanya, apa yang kamu tahu tentangnya? Apa yang kamu kaji tentangnya? Tidak, Nabi tanya, apakah yang kamu telah persiapkan diri kamu untuk menghadapinya? Jawab laki-laki tadi, ya Rasulullah, tidaklah saya mensiapkan dengan ibadah yang banyak nak dibanding dengan sahabatmu. Tidaklah saya bersedekah kerana tidaklah saya kaya seperti sahabatmu yang lain. Namun saya telah mempersiapkan untuk menghadapi kiamat dengan rasa cinta yang tinggi terhadap engkau ya Rasulullah. Ini kata dia, aku telah persiapkan rasa cinta yang tinggi kepadamu ya Rasulullah. Maka ketika itu apa jawab baginda Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan di hari akhirat dengan siapa yang kau cintai. Itu sebab siapa yang kita cintai atas dunia ini menjadi keutamaan dan kepentingan untuk jalan akhirat kita. Bila kita nak balik dengan Allah Ta'ala nanti, orang yang kita suka, orang yang kita gemar, orang yang cinta atas dunia ni, itulah yang kita akan bertemu di hari akhirat kelak. Subhanallah Ta'ala anhu. Maka pada tatkala itu kata Anas bin Malik radhiyallahu an, setelah aku mendengar Nabi SAW mengatakan, Anta ma'an ma ahbabta, kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Tidak ada yang lebih ku cintai melebihi Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka dalam hadis ini jelas bahawa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu jalan yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan untuk supaya bertemu dan rapat dengan Nabi SAW di hari akhirat kelak dengan tautan cinta dan kasih sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencintai Rasulullah ini pernah berlaku pada zaman sahabat. Umar Al-Khattab memberitahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, tidaklah aku mencintai engkau. Maksudnya begini, kata Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau selepas aku mencintai diriku. Aku sayang pada engkau, aku cinta pada engkau setelah aku mencintai diriku dan juga menyayangi diriku sendiri. Mana aku jaga diri aku dulu. Kata Nabi SAW, belum lurus imanmu wahai Umar. Rasulullah sebut, belum lurus imanmu wahai Umar. Mana belum sempurna iman kamu wahai Umar. Maka ketika itu Umar radhiyallahu anhu mentejdidkan kembali, memperbaiki balik imannya. Apa katanya? Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih aku cintai melainkan engkau daripada segala-galanya ya Rasulullah. Kata dia, mana diriku pun ke belakang, aku mencintai engkau dulu baru diriku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Luruslah imanmu wahai Umar, kata Rasulullah SAW. Ini kita bincang Maulidun Nabi SAW pada pagi yang mulia ini, bagaimana kita nak dapat berhimpun dengan baginda SAW di hari akhirat kelak, dengan cara menjaga adab-adab kepada baginda SAW. Hatta ketika baginda Nabi SAW hidup, kata Allah Ta'ala, janganlah kamu mengangkat suaramu melebihi suara Rasul di dalam masjid Nabi. Itu tanda hormat pada Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang lain kata, janganlah engkau memanggil Nabimu Muhammad Rasulullah itu dengan panggilan sebagaimana engkau memanggil sesama kamu. Makna Allah larang kita panggil Muhammad, Muhammad, tak boleh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak pernah memanggil Nabi dengan namanya Muhammad semata-mata. Allah sebut dalam Quran, Ya ayyuhan Nabi. Berapa kali Allah sebut? 13 kali dalam Quran. Ya ayyuhan Nabi. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, Ya ayyuhar Rasul. 2 kali dalam Quran. Adakah Allah Ta'ala memanggil Muhammad dengan namanya? Tak ada. Allah akan menyeru, Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhar Rasul. Bila Allah nak cerita tentang Muhammad, Subhanalladzi asra bi abdi. Boleh saja Allah kata Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Boleh. Tapi Allah Ta'ala sendiri
dalam pemanggilan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan satu martabat yang tinggi. Bahkan kalau Allah memanggil Muhammad dengan nama Muhammad itu, Rasulullah dengan nama Muhammad, nescaya diletakkan pangkatnya di belakang. Insyaallah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, letak Muhammadur Rasulullah. Laisa Muhammadun aba'ukum, tidaklah Muhammad itu termasuk dalam bapa-bapa kamu. Bukanlah Muhammad itu bapa-bapa kamu semata, bahkan dia adalah pesuruh Allah. Wa ma Muhammadun illa Rasulillah. Jadi Allah panggil Muhammad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan namanya. Adakah kita pernah memanggil bapa kita dengan nama bapa kita? Kita nak keluar rumah, Hamizan, saya nak keluar kejap. Manggil bapa kita dengan nama bapa kita? Tidak. Subhanallah taala. Ini lafaz hormat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada satu orang laki-laki diriwayatkan dalam satu peperangan. Dalam perang Allahumma salli sanamada Tabuk atau Hunain. Subhanallah taala anhu. Ada satu laki dia datang dengan jubah yang lengkap. Singkat jubahnya itu separa betis. Maknanya kita panggil ahlu warak lah. Separa betis akan jubahnya. Hitam dahinya akibat daripada banyak ibadat di waktu malam. InsyaAllah. Dia datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam setelah perang, Nabi kumpulkan harta ghanimah. Lalu kata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, fa'adilu." Muhammad, maka berlaku adillah kamu. Oh, sahabat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur rupa itu. Ini orang bukan calang-calang orang, bukannya orang badui ujung kampung yang tak mengerti apa-apa. Ini bukan orang kutipan jahiliah, bukan. Ini orang Islam, ahli ibadah, kuat sembahyang malam, berjubah dengan keadaan tinggi jubahnya itu tadi, tanda waraknya, dengan serban dan sebagainya. Datang kepada Nabi lalu mengatakan, Muhammad, panggil Muhammad dengan Muhammad saja. Muhammad, wahai Muhammad, wa'adilu, maka berlaku adillah engkau. Umar Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan Nabi Muhammad dipanggil begitu, menggeletar tangannya pegang pedang. Insyaallah. Nak aku pancung kepala orang yang manggil Muhammad seperti itu, masya-Allah tabarakallah. Kata hati dia, nak aku pancung nama kepala laki-laki ini kerana memanggil junjungan besar kita seperti itu. Lalu saat itu kata Rasulullah SAW, jika aku tidak berlaku adil, siapakah yang lebih adil daripada aku? Kata Nabi SAW. Kalau aku ni Nabi Muhammad, Nabi kamu tidak berlaku adil, siapa yang lebih adil daripada aku? Subhanallah taala. Laki-laki itu mendengar perkataan itu lalu dia beredar, bawa diri. Pergi bawa diri. Subhanallah taala. Dan dalam riwayat kata daripada keturunan laki-laki ini lahir pencela-pencela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah. Itu sebab kita menghormati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa bukti kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan tidak lain tidak bukan kata Nabi, taraktu fikum amrayn lan tadilluhuma. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apakah dia? Al-Quran wa sunnati. Quran dan sunnahku. Bila kita sebut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita ingat dalam kepala kita? Ustaz, kami dah pakai jubah dan sunnah dah. Kami pakai serban sunnah dan subhanallah taala. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita bicara banyak apakah yang dimaksudkan dengan hadis wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu ialah tiap-tiap perbuatan, percakapan dan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama sunnah hadis. Sunnah Nabi bukan sekadar perbuatannya, takat jubah kita berserban, alhamdulillah. Yang kedua apa dia? Percakapan baginda Rasulullah SAW. Barang yang keluar daripada mulut Rasulullah. Kita kalau cakap dengan adik-beradik, awak teringat arwah abah dulu pernah pesan, arwah mak dulu pernah pesan. Kenapa kita boleh ingat pesan mereka? Kerana kita sayang pada mereka. Kita hari ini suka kepada penyanyi-penyanyi. Ada orang suka kepada Datuk Ahmad Jais. Apa dia akan buat tanda suka dia pada Datuk Ahmad Jais? Arwah Datuk Ahmad Jais. Dia akan hafal lagu-lagu Ahmad Jais. Apa orang buat kalau dia minat pada P. Ramlee? Dia akan hafal setiap dialog yang dibacakan oleh P. Ramlee dalam filem dia. Kerana kita suka. Bila suka sangat, kita sampai boleh hafal apa yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Apabila kita cinta Rasulullah, apa patut kita buat? Kita hafal juga apa yang keluar daripada lisan Rasulullah SAW melalui hadis-hadis Nabi SAW. Itu kita kena ada rencana dalam hidup, buktikan rasa cinta kita pada Rasulullah dengan menghafal hadis-hadis Nabi SAW.
Paling tidak pun sebelum kita pejam mata, 40 hadis Nabi ada dalam kepala kita dah. Tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi itu sebab seruan untuk mempergiatkan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dititik beratkan kerana tanda cinta kita pada Rasulullah. Tak usahlah hafal panjang-panjang kalau tak mampu. Nak hafal hadis Sayyidatuna Aisyah tentang 11 perempuan mengadu pasal suami. Panjang 4 muka surat. Subhanallah taala anu. Apa yang pendek-pendek dulu? Man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Apalagi innamal a'malu binniyat. Kita hafal hadis-hadis yang pendek-pendek. Dapat 40 memadakan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata guru mulia kami Abu Ya Syekh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjar An-Nadwi Al-Maliki, katanya barang siapa, dalam satu hadis dia kata, siapa yang menghafal 40 hadis daripada kalamku, dianugerahkan Allah kepada dia di hari akhirat boleh memberi syafaat. Itu sebab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengambil bekas daripada hadis ini, lalu dititipkan satu buku namanya Hadis 40 Arba'in An-Nawawi. Guru-guru kita sekarang 40 hadis akhlak mulia, 40 hadis akhir zaman, 40. Kenapa 40 dipilih? Kerana bersandar pada hadis tadi. Jadi tanda bukti kita cinta pada Rasulullah SAW apa dia? Hafal skrip-skrip yang keluar daripada lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama, bukti cinta. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pertama, perbanyakkan selawat. Yang kedua, kita berusaha dalam diri kita, kurang-kurang kita cuba menghafal hadis. Kalaulah setahun satu hadis, satu tahun satu hadis je. Setiap kali sambutan Maulidur Rasul, dia hafal satu hadis. Sambutan Maulidur Rasul satu hadis. Menghafal sejak bila? Umur 20 tahun. Dari umur 20 tahun menghafal satu hadis sampai umur 60 tahun. Lengkap 40 hadis dah. Subhanallah. Itu setahun satu. Subhanallah taala. Kalau sebulan satu tahun dah 12 hadis. Jadi 4 tahun dah 48 hadis, kat 50 hadis. Ni keberkatan tanda cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutuskan ke dunia ini melainkan, kerana innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus ke dunia ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita acap kali membicarakan tentang akhlak. Dalam pengajian tasawuf kita cerita bab akhlak. Dalam rumah Allah Ta'ala kita kuliahkan tentang bab akhlak. Namun apakah usaha pertama dalam memperbaik akhlak? Kata guru mulia kita, akhlak pertama itu dilihat sebagaimana saat kamu ingin mencapai sepatumu. Kita pakai selipar tu, jom. Kita parking kat masjid, banyak orang pakai selipar. Apa akhlak kita? Salah satu yang pertama, usahakan jangan pijak selipar orang lain. Itu akhlak. Suatu barakallahu ta'ala. Kita nak mencapai selipar kita di hujung, kita pijak selipar orang lain. Selipar orang lain tu, itu ada tuannya. Bila ada tuannya, nak sentuh harta orang, nak pakai harta orang, nak jejak harta orang, kena minta izin tuannya. Kalau tak minta izin tuan, kita panggil dalam masalah tu apa? Al-ghasab, iaitu rampasan. Kita ambil hak orang, kita pijak selipar orang. Itu belum cerita pijak, itu sekadar cerita pijak saja. Belum cerita nak sampai ke selipar je, dia sepak selipar orang tu, selepak selipar orang ni berterabur. Orang kata selipar saya di sini macam mana sampai ke sana? Saya yakin ayah-ayah Hindu rahmatullah ta'ala juga pernah dengar cerita bagaimana yang berlaku di Burma, suatu peperangan di antara masyarakat Burma dan juga penjajah. Isu dia isu apa? Isu kasut. Perang tu namanya perang isu kasut. Subhanallah ta'ala. Masalah sekecil itu boleh jadi perang. Subhanallah ta'ala. Jadi itu sebab dalam Masjidun Nabi SAW benda ni sangat dititik beratkan. Hatta baginda Nabi SAW sendiri kalau ke masjid sentiasa diiringi oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kenapa? Saat Rasulullah menanggalkan selipar, Anas cepat-cepat ambil selipar, simpan dalam poket baju dia. Selipar Rasulullah tu disimpan dalam poket baju Anas bin Malik. Itu sebab para sahabat tidak ramai yang meriwayatkan tentang selipar Nabi SAW. Kenapa? Kerana selipar tu dah diambil di Anas, sorok dalam baju dia. Kalau kena sahabat-sahabat mengambil kata baru selipar Nabi SAW, Allahumma salli sayyidina Muhammad, maka disimpan. Pernah adalah hadis kitab Syama'il Muhammadiyah sebutkan,
ketika Anas menunjukkan selipar, adakah kalian nak tengok sepatu Rasulullah? Berkumpul ramai datang nak tengok selipar Nabi. Anas keluarkan rokok, itu je selipar. Bukan, inilah selipar Nabi tak? Tengok ni. Di bawah ketiaknya dinunjukkan rokok itu. Inilah selipar Rasulullah. Boleh kami pegang? Oh, tidak. Rasulullah Ta'ala. Tak boleh. Barakallah. Hak Nabi, aku tak boleh bagi pegang kalau Nabi tak bagi pegang. Begitu juga selipar orang yang ada di luar tu, hak tuannya. Jangan kita sepak suka-suka, jangan kita pijak suka-suka. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang dikatakan innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Ketiga, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ialah perbaik akhlak. Peluk perangai kita, pelukkan tutur budi bicara kita dalam penghidupan. Antara yang ringan dalam berakhlak tu apa dia? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhuka biwajhi talqin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu meremehkan kebaikan walau sekecil apapun, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu di pagi hari dengan bermanis wajah. Senyum menjumpa orang. Elok-elok muka kita. Masalah malam hari jangan bawa kepada siang hari untuk diceritakan pada orang. Kita respon tunjuk muka kita yang sangat bermasalah. Tak. Jumpa senyum orang. Bermanis wajah kepada mereka. Kenapa? Ini adalah sunnahnya Nabi SAW. Itu sebab Maulidun Nabi SAW disambut untuk menceritakan tentang pribadi perihal Rasulullah SAW. Yang keempat, tanda cinta kita pada Rasulullah SAW apa dia? Perbanyakkan sabar. Tinggikan nilai sabar. Kata Nabi SAW bila ditanya oleh sahabat, Ya Rasulullah, kam adatul anbiya fil ardi. Ya Rasulullah, berapa banyak bilangan Nabi-Nabi di bumi, di dunia ni berapa banyak? Kata Nabi SAW, sesungguhnya dalam dunia ni ada 124,000 Nabi. Daripada 124,000 Nabi itu Allah lantik 315 orang menjadi Rasul. Daripada 25 orang Rasul tadi Allah angkat 5 orang menjadi ulul azmi. Dan dalam 5 orang tadi Allah angkat 2 orang menjadi Khalilullah. Dan daripada 2 Khalilullah Allah tapih tinggal 1 iaitu Habibullah. Inilah Nabi yang paling tinggi nilai sabarnya. Subhanallah. Bukankah kita tengok, bukan kita nak rendah-rendahkan Nabi lain dah. Tujuan kita sirah. Subhanallah Ta'ala. Saat Nabi Allah Nuh. Kenapa saya ambil Nabi Nuh? Sebab Nabi Nuh termasuk 5 Nabi ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Jadi Nuh ni ada. Nabi Nuh ni disebutkan Nabi yang tinggi nilai sabar juga. Dia termasuk dalam 5 orang ulul azmi. Nabi ni yang tinggi ujian dia. Apa disebutkan oleh Nabi Nuh dalam Quran? Allah rekodkan cerita ni dalam Quran. Saat Nabi Nuh itu berdakwah, Nabi Nuh umur dia berapa? 1200 tahun. Dakwah berapa lama? Dakwah dia tadi 950 tahun. Ini Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Bila dia dakwah 950 tahun lamanya, berapa banyak pengikut dia? Paling-paling 1 juta sebab makan ratus tahun, bukan puluh tahun. Yang ikut Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam tidak sampai 100 orang, tak sampai. Itu Nabi tak sampai 100 orang. Ada tak Nabi lagi yang tak sampai 100 orang? Ada. Siapa dia? Dalam surah Yasin ketika Allah Ta'ala sebut ketika kami hantarkan utusan ke kampung Bani Antakiyah. Dakwahlah 2 orang Rasul di situ. Subhanallah Ta'ala. Dakwah Rasul situ yang ikutnya berapa ramai? Seorang je. Siapa nama seorang tu? Habibun Najjar. Al-Habibun Najjar ni seorang tu jadi pengikut. Berapa lama? Tempoh lama yang panjang hingga Allah datangkan 2 orang Rasul lagi. Jadi 3 orang. Illa sulus. Datang 3 orang Rasul. Bumi Antakiyah. Dakwah pada orang Bani Antakiyah. Dah 3 orang Nabi pun 1 tu juga berikut dia. Itu sebab kalau ustaz-ustaz kita, khusus diri saya sendiri, masyaallah barakallahu taala, mengenangkan tafsir surah Yasin tu, kita tak marah kalau yang datang pun 3 orang je. Kalau yang datang kuliah kita 3 orang pun kita hebat lagi dari Nabi tadi. Nabi tu 3 orang, 1 je pengikutnya, insya-Allah. Yang kita seorang, pengikutnya 3 orang. Tok Iman, Tok Bilal, Tok Syiah, insya-Allah taala. Tu 3 je ada di masjid. Syukur lagi alhamdulillah, insya-Allah. Hak Nabi tu dahlah 3 orang Nabi, kongsi 1 pengikut, seorang je pengikut dia. Orang Bani Antakiyah punya marah, dia pergi lepuk, dia pergi pukul Habibun Najjar sampai mati depan Nabi-Nabi tadi. Mati Habibun Najjar depan 3 orang Nabi. Apa Nabi tu boleh buat? Senyap pandang dan mereka balik kembali ke negeri mereka. Subhanallah Ta'ala. Ni kesabaran Allah uji. Nabi Nuh ketika dia dakwah 950 tahun.
Apabila orang-orang kafir menentang Nabi Nuh, bila Allahumma salli ala, bila orang-orang kafir datang kepada Nuh dengan membawa jelekan dan tunjukkan kurang hajar pada Nabi Allah Nuh, apa Nabi Nuh buat? Angkat tangan pada Allah, doa pada Allah, ya Allah, engkau matikanlah orang kafir ni, Allah. Tu kata Nabi Nuh. Engkau matikanlah mereka ya Allah, binasakanlah mereka ya Allah, supaya tidak ada daripada zuriat keturunan mereka yang lahir dengan meneruskan kemungkaran dan kemaksiatan atas agamamu ya Allah. Itu doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenang pada pagi ini menghadapi lebih sulit daripada itu. Bukan sekadar dicerca, ditomah dan dipotong perkataannya, tetapi dibaling batu, dibaling kayu, ditemani oleh Zaid al-Harisah di kota Taif. Taif ni siapa tuan-tuan? Kota Taif, kenapa Nabi mulakan dakwah di kota Taif? Itu kampung halaman dia. Moyang Nabi SAW namanya Hashim. Hashim ni ada seorang isteri. Nama isteri dia Atikah. Atikah ni orang Taif. Tabarakallah ta'alaan. Jadi boleh jadi dalam Taif tu kaum kerabat je. Saudara mara, pak saudara, tok nakan, tok pakcik apa semua. Nak sampai dakwah kat sana. Allah kesalnya tuan-tuan. Orang Taif baling Nabi dengan batu, lepuk dengan kayu berdarah. Betapa lukanya hati Nabi. Saya datang kemari, tabarakallah ta'ala anu, tengah ceramah-ceramah, orang tolak, tak payahlah mengajar apa-apa. Kan susah. Saya ambil kunci, cucuk kat kereta, start balik. Tabarakallah ta'ala. Berasa hati? Tak berasa hati. Tanpa orang. Tapi kalau adik-beradik lah, sanak saudara lah, yang apa nama, yang mengherdik, menghina, raya balik jumpa dia orang juga. Tabarakallah ta'ala. Malu kita dengan Nabi kita, tabarakallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah dilepuk, dibuat begitu, gegar alam ketika itu. Apa yang berlaku? Turun malaikat Jibril ke saat Nabi menyandar di pohon tamar. Darah penuh di kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meleleh dalam na'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyandar, Allah, hilangkan penat letih kena belasah di orang Taif, insyaallah. Bukan kena halau, kena belasah. Zaid al-Harisah pecah kepalanya ketika melindungi Nabi, meleleh darah di muka dia. Tapi duduk lindung Nabi SAW lagi pada saat dan ketika itu kerana cinta pada Rasulullah SAW. Turun Jibril, ya Rasulullah, aku sampaikan salam daripada Allah kepadamu, dan aku sampaikan salam malaikat Harsul Jabal, malaikat penjaga gunung. Dia kata, ya Jibril, sampaikan salamku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menunggu permission, penunggu arahan dari dia. Kalau dia beri izin, akan kuangkat Jabalul Azimah, gunung yang besar ni, ku hempakkan ke atas orang-orang Taif. Aku hapuskan orang Taif. Bukan Nabi minta, malaikat yang minta kepada Muhammad ni, Muhammad boleh tak aku nak hapuskan dia orang. Nabi Nuh tadi, dia tak dapat tawaran tadi, bahkan dia minta, ya Allah, hapuskan mereka yang menentang tadi. Tapi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tadi, beliau diberi tawaran. Saat mendengar itu, lupa pada kesakitan dia, bersimpuh dia pada Allah, ya Allah, maafkanlah mereka. Boleh jadi kekhilafan mereka itu tadi kekurangan daripada layanan mereka terhadap saya kerana kesilapan saya juga, Rasulullah. Tutur bicara saya yang kurang betul ketika menyampaikan pada mereka hingga mereka sukar untuk faham. Maafkanlah mereka. Jadikanlah zuriat keturunan mereka itu nanti sebagai orang yang baik dalam agama. Lain doa dengan Nabi Nuh tadi. Tabarakallah ta'ala. Itu sebab Muhammad SAW Sayyidul Mutawaddi'in, itu penghulu bagi segala orang yang tawaduk. Kita mengenang baginda sallallahu alaihi wasallam dalam penghidupan kita. Kenapa? Supaya kita dapat bersama dengan baginda Nabi SAW di akhir akhirat. Yang kelima, apakah jalan nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan satu hadis Nabi kata, man sama'a, siapa yang dengar, Allahu akbar, Allahu akbar, dia mengatakan Allah akbar, Allah akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, siapa yang baca seperti itu kemudian disudahi dengan doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadila wasyarafa wad darajata fi ahwabaqum maqama mahmud alladhi wa'addah. Kata Nabi SAW, halat syafaati, wajib di akhirat kelak dapat syafaat aku. 5 kali sehari dengar azan, dia tak cakap, dia menyahut azan tadi dan dia baca doa tadi, halat syafaati, wajib dia dapat syafaat aku, kata Nabi SAW. Bahkanlah hadis yang lain, bagaimana jalan nak bertemu Rasulullah, Nabi kata, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara, wa man shalla alayya asyara sallallahu alaihi mi'ah, wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi alfan, wa man shalla alayya alfan. Ana cerita dia, siapa yang selawat ke atasku 1 kali, Allah selawat, yakni Allah mohon Allah beri keampunan dan kesejahteraan kepadanya 10 kali. Dan siapa yang selawat atasku 10 kali, Allah selawat atas dia 100 kali. Dan siapa selawat ke atasku 100 kali, Allah Ta'ala selawat atas dia 1000 kali. Dan siapa yang selawat atasku 1000 kali setiap hari, masya-Allah, kata Nabi SAW, belagalah bahunya dan bahuku ketika masuk syurga nanti. Makna dia masuk dengan baginda Nabi SAW dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab selawat kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 2 jalan dia beri, menyahut seruan azan dan membaca doa lepas azan, kemudian mengekalkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu, supaya dapat kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga ni. Adapun yang awal daripada itu, kita buktikan cintaan kita dengan perkataan anta ma'an ma'ahbabta tadi, kamu akan berkumpul dengan siapa yang kamu cintai. Kita berharap di hari akhirat kelak kita akan duduk di bawah panji al-liwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-liwa ni yang dalam setengah ulama mengatakan maqamam mahmudan ladzi wa'addah, iaitu menjadi orang yang dapat bendera paling besar di saat manusia dalam kebingungan, saat manusia dalam keadaan kepedihan dan kesakitan. Akulah yang akan membantu mereka. Dalam doa lepas azan tu tak ada satu doa pun untuk kita. Mana ada? Wahai Tuhan yang telah mensyaratkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kehormatan, dan juga maqamam mahmudan ladzi wa'adah, tempat yang terpuji di sisi Allah. Itu semua untuk Nabi. Kita rasa tak ada doa untuk kami pun, apa beza kami berdoa. Tapi Nabi SAW kata, kamu doa untuk aku jamin kebaikan untuk kamu. Itu dia masyarakat tabarakallah. Tidak ada kerugian dalam mengingati Rasulullah, tidak ada kerugian dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini 5 perkara yang dapat kita ambil sempena sambutan Maulidur Rasulullah SAW, agar perbaik diri kita, agar kita pertemukan Allah Ta'ala di hari akhirat kelak dalam iringan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, duduk berjanji al-liwa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berlaku baiklah kita, kerana Nabi itu sepanjang zaman ia menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bacakan pada awal ayat tadi itu, saya sandarkan dengan satu hadis riwayat Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupku itu baik untuk kalian dan matiku rahmat kepada kalian, kata Nabi SAW. Saat aku, kalian tidak susah payah dan tidak berlaku khilaf, kerana akulah yang membantu kalian. Dan saat matiku, saat setiap hari Jumaat, yu'radullah, dibentangkan oleh Allah Ta'ala amalan-amalan umatku di hadapanku. Semua amal kita Nabi nampak sepanjang minggu tu kita buat apa. Apa yang kita kerjakan dalam seminggu tu Rasulullah nampak. Kata Nabi SAW, sekiranya saat aku membaca, aku ternampak kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh umat, falhamdulillahi rabbiku, aku memohon syukur, segala puji bagi Allah ke atasnya, di atas kebaikan kalian. Tetapi kalaulah aku membaca keburukan yang dilakukan oleh umatku, maka aku Rasulullah SAW yang akan meminta ampun bagi pihaknya di sisi Tuhanku. Itu sampai gitu. Setiap minggu Nabi minta ampun untuk kita. Balasan kita apa pada Rasulullah? Nabi kata selawat je. Itu pun bukan Nabi yang suruh selawat beria, tak. Siapa yang suruh beria selawat ni? Allah.
Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan dengan selawat itu menjadi sah sembahyang kita. Kalau sembahyang tak selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sah sembahyang kita. Baca kunut dah baca dah, tertinggal selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ulang dengan sujud sahwi lagi. Kunut baca ustaz, selawat baca wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu baca, tak baca. Sujud lagi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi ayat dia berahmatullah taala, itulah seringkas jalan untuk dapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat saya kongsikan pada pagi mulia ini. Mudah-mudahan pada pagi mulia ini tak dapat daripada keseluruhannya, mungkin ada satu dua patah perkataan tu dapat kita amalkan. Kerana Nabi SAW bersabda, man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Apabila bertambahnya ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, yakni amal, sebenarnya semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Kita minta jauh daripada Allah Ta'ala dari hal yang demikian rupa insya-Allah. Jadi tidak memanjang kalam, saya minta maaf pada yang diberi rahmat Allah Ta'ala. Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan, apa yang saya sampaikan tadi tidak bertepatan dengan kisah sirah dan penghayatan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya menyusun 10 jari mohon maaf di atas ketelanjuran kata-kata kepada barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan pengurusi, tuan imam, tuan bilal, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan-tuan haji, tuan-tuan lebay, orang tua-tua sesepuh di kalangan kita. Saya mohon tegurlah diri saya sekiranya saya melakukan kesilapan dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ali qadri unsa wa dzakar. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma أعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih wa rahman surah wa subhanallah. La ilaha illallah.